Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 14 baris 11 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka kata Syuaib, tiada Jibril, betapa menangisku kerana rinduku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sambung perbahasan berkenaan dengan mahabbatullah. Dia letakkan cerita-cerita berkaitan dengan orang-orang, sama ada nabi-nabi, rasul-rasul, para wali, para orang saleh yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung perbahasan kisah Nabi Syuaib alaihi salam yang menangis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar Jibril alaihi salam untuk melihat kenapa dia menangis. Maka kata Syuaib, tiada. Apa tiada tu? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya itu beri tawaran kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Suruh tanya ni bukan makna Allah tak tahu. Ni kisah perjalanan je lah. Dia panggil dari sudut akidah, Allah Ta'ala tahu dah sejak kala apa benda tu. Cuma nak khabar kita je, ambil ibrah, ambil pengajaran pada orang yang akan datang, begitu. Maka Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tawaran kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Adakah menangis ni kerana nak syurga? Maka aku akan beri syurga. Adakah menangis ni kerana takut neraka? Maka aku akan amankan dia daripada neraka. Adakah dia menangis ni kerana nak bidadari? Maka aku akan beri dia bidadari. Maka baru sambung kata dia, maka kata Syuaib, tiada. Tiada ya Jibril. Bukan dengan sebab aku menangis ni takut akhirat, takut kepada neraka, ataupun aku menangis ni kerana nak syurga, ataupun aku menangis ni kerana nak bidadari, bukan. Lepas tu dia kata, betapa menangisku kerana rinduku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa, yakni bagaimana aku tak menangis kerana aku Nabi Syuaib alaihi salam rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Syuaib, salah satu daripada seorang rasul yang berdakwah di kota Madian. Kota Madian. Madian ni kalau kat sekarang ni kat Jordan lah. Dia bersebelahan dengan Mesir tu. Nabi Musa Mesir, dia Jordan. Nabi SAW Saudi. Jadi cukup lengkap lah Nabi-Nabi putar belaka.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka kata Syuaib, okey habis. Lepas tu dia kata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hei Jibril, kata olehmu Jibril, menangislah olehmu Syuaib, hingga engkau berjumpa akan daku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun kata, tak apalah, biarlah dia nangis sehingga dia berjumpa dengan aku. Jumpa kat mana ni? Akhirat lah, mati. Jadi Nabi Syuaib AS nangis bukan kerana dosa, sebab dia maksum. Nangis bukan sebab nak syurga, menangis bukan sebab nak bidadari, tapi kerana rindu Allah Ta'ala. Allah. Kita tak sampai tahap tu. Kita habis tahib nangis juga, nangis kerana bertaubat. Tu boleh habis teh bagus dah tu. Nangis kerana bertaubat pada Allah Ta'ala. Ataupun menangis kerana terlepas buat kebaikan. Pun menangis juga. Kalau dapat hak tu kat kita ni wali dah. Jadi Nabi Syuaib wali lagi. Dia menangis kerana semata-mata rindu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjising, dan tak pernah berjumpa pun. Yang berjumpa direct dengan Allah Ta'ala tanpa kaifiat di dunia ni seorang saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa AS minta untuk lihat Allah pun tak dapat. Hanya dapat Allah Ta'ala menzahirkan, dipanggil mentajalikan, bahasa tasawuf panggil tajali ni menzahirkan lah. Menzahirkan nur yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bukit sampai bukit itu pecah. Sehingga Nabi Musa tengok benda tu pengsan. Hak tu baru nur yang dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya nampak Allah secara direct lagi. Maka dia kata, tiada hilah bagimu Ya'qub, Syuaib. Tiada hilah ni, tidak ada perantaraan yang boleh menyebabkan dia ni tak jumpa dengan aku. Tidak ada apa-apa kis yang menyebabkan dia tak boleh jumpa aku nanti di akhirat. Tidak. Tidak ada hilah sama sekali. Maka demi ketinggianku, bukan dam, dam habis demi ketinggianku dan kebesaranku. Ketinggian nisbah darjat, kebesaran nisbah darjat. Bukan tempat, bukannya ketinggian yang hakiki yang kita faham, bukan. Wa bi'izzati, biasanya gitu, wa bi'izzati wa bijalali, dengan keagunganku dan kekuasaan dan kebesaranku. Dengan kekasih ini, iaitu Ya'qub, yang engkau kasih akan daku, niscaya khidmatkan di kau Jibril, Nabi daripada Anbiya, ini seorang Nabi daripada beberapa Nabi, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk berkhidmat kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Walaupun tak suruh sekalipun, memang malaikat Jibril ni khidmat pada Nabi pun. Khidmat dari sudut menyampaikan wahyu, dari sudut bertanya apa yang sepatutnya ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan pertanyaan daripada Allah, dikirim salam kalau Allah Ta'ala kirim salam. Dan pilihlah daripada pilihanku 10 tahun. Dan pilih pada pilihanku Allah 10 tahun. Jadi 10 tahun dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada menangis. Bukan mana daripada sebelum tu tidak ada rahmat Allah, tidak ada keredaan Allah, tidak ada khidmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 tahun selepas daripada tu dia mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam duduk dengan dia 10 tahun selepas bernikah dengan anak dia sendiri. Sekali dia ada cerita kot. Ada cerita bawah tu. Maka dia kata, maka ada didatangkan Musa alaihissalam hingga memeliharakan kambing Syuaib 10 tahun. Sebab apa? Karamah, iaitu sebagai satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karamah sini bukan karamah dari sudut akidah tu. Karamah mukjizat bukan. Karamah ni dia bahasa Arab, terjemah Melayu saja, iaitu memuliakan, iaitu satu kemuliaan, satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kasih Syuaib akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan Nabi Syuaib alaihissalam terlalu mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Musa alaihi salam sehingga memeliharakan kambing Nabi Syuaib alaihi salam dan bernikah dengan anak dia. Cerita ni ada dalam surah Al-Qasas. Boleh tengok cerita Nabi Musa alaihi salam lari daripada Firaun ke negeri Madian. Iaitu Jordan sekarang ni lah. Jadi Nabi Syuaib alaihi salam ni dia berada di negeri Madian. Dia berdakwah di negeri Madian. Kepada puak-puak kaum dia. Jadi Nabi Musa AS daripada Mesir, larilah daripada Fir'aun tu. Fir'aun duk kejar tu, dia lari-lari sampailah ke Jordan ataupun Madian tu. Dia pun tengok ada satu perigi yang jadi sumber air di negeri Madian tu. Dia pergi situ. Dia tengok ada berlambak ramai orang laki-laki yang berebut ambil air di telaga tersebut. Telaga tu makruf dalam di negeri Madian tu lah sumber air. Jadi laki-laki tersebut memberikan, orang lelaki ni duduk berebut, pakat berebut pergi kat tasik telaga tu untuk beri minum kepada haiwan peliharaan mereka, kambing-kambing mereka. Jadi ada dua orang perempuan duduk tercogok ke situ. Tak boleh nak berebut sekali. Sebab apa tak boleh nak berebut sekali? Pertamanya, dia menjaga batas lelaki dan perempuan. Jadi dia taklah bergaul sekali dengan lelaki tu ambil air tu, nak gocoh situ. Laki tu duk bergocoh situ ambil telaga di perigi tu. Jadi itu salah satu sikap yang perempuan perlu ambil tahu. Bila ada orang lelaki jangan pergi situ. Ni ada lelaki boh juga. Habis. Sama lelaki-lelaki pun. Ada perempuan situ pergi suruh juga muka. Tak payahlah. Kalau tidak ada keperluan yang bersangatan. Ni ada keperluan pun dia tak mau pergi juga berebut dengan lelaki tu ambil air untuk haiwan peliharaannya yang bernama kambing. Maka Nabi Musa tengok, kenapa dua perempuan ni tak duduk congok situ? Dia pun tanyalah. Ini dalam surah Al-Qasas ada belakang. Jadi dia tanya dua orang perempuan tu. Kenapa duduk sini? Kata. Kami nak beri air minuman kepada kambing ni. Tapi tu ada banyak laki-laki. Maka Nabi Musa AS pun tolong ambil. Nabi Musa AS pun tolong ambil air tersebut untuk diberikan kepada kambing dua orang perempuan tersebut. Nabi Musa AS kata, kenapa pok kamu tak ambil? Jadi mereka berdua, para wanita, sebut kata pok kami sudah tua. Dalam Quran sebut Syaikhun Kabir. Orang yang sudah tua. Syaikhun tu tua dah. Syaikhun ni dia ada dua dalam bahasa. Syaikhun dari sudut bahasa ada dua. Pertamanya, dia sudah berumur 40 tahun ke atas. Tu syaikh. Yang keduanya ialah orang yang ilmunya tua. Walaupun dia budak kecil, tapi dia lain, orang panggil syaikh. Tu. Jadi dia kata ada, bapak kami ni Syaikhun Kabir. Syaikhun Kabir ni lah yang ulama tafsir khilaf pendapat. Adakah Syaikhun Kabir itu adalah Nabi Syuaib ataupun bukan? Khilaf. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir dia mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan Syaikhun Kabir itu ialah Nabi Syuaib. Dan perempuan tersebut adalah anak Nabi Syuaib. Pendapat kedua, iaitu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata Syaikhun Kabir tersebut bukannya Nabi Syuaib, tetapi seorang lelaki tua yang soleh. Seorang lelaki tua yang soleh. Kenapa Imam Ibn Kathir berpendapat bahawasanya orang tua tersebut bukan Nabi Syuaib? Kerana tidak disebutkan dengan jelas dalam Quran. Dalam Quran sebut Syaikhun Kabir. Tidak sebut Ya'qub secara terang. Tak. Yang kedua, Yang kedua, Nabi Syuaib alaihi salam pernah berdakwah di negeri Madian yang Nabi Musa pergi tu. Tapi tak tahu bila dan masa yang tepat. Adakah bertepatan dengan zaman Nabi Musa AS ataupun tidak. Itu antara perbahasan ulama lah yang dimuskilkan. Kemudian yang seterusnya, ulama sejarah, at-tarikh, al-mu'arrikhin, ulama sejarah ni tak mendapatkan tarikh yang tepat. Adakah zaman Nabi Musa AS dengan zaman Nabi Syuaib AS itu bersamaan sehingga boleh ada kebarangkalian bertemu ataupun tidak? Tidak dapat dijelaskan dengan lebih lanjut. Kemudian antara hujahnya ialah
Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah di negeri Madian dan diturunkan bala kepada kaum dia yang kufur. Diturunkan bala kepada kaum Nabi Syuaib yang kufur. Kemudian yang tinggal dengan Nabi Syuaib alaihi salam di Madian itu hanya beberapa orang saja yang beriman dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi, kalau andai kata Nabi Syuaib sekalipun dan lelaki-lelaki yang ada di telaga itu pasti lelaki-lelaki yang beriman dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Kenapa orang yang beriman dengan Nabi Syuaib alaihi salam tidak menolong anak Nabi sendiri? Sebab lelaki tadi duk gocoh dekat telaga tu nak ambil air. Kenapa dia tak tolong anak perempuan sekali? Kalau tu dia tu beriman dengan Nabi Yaqub. Sebab dia pasti tahu perempuan tu anak dia. Jadi itu kemusykilan ulama-ulama tafsir yang menyebabkan ada yang berpandangan orang lelaki tua yang disebutkan dalam Quran bukan Nabi Syuaib alaihi salam tapi seseorang lelaki tua yang soleh. Seorang lelaki tua yang soleh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata dia dan telah menangis. Habis dah cerita berkenaan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, okey, cerita tak baik. Nabi Musa alaihissalam pun dua orang wanita tadi pun balik ke rumah. Kalau atas pandangan mengatakan Nabi Syuaib, pandangan yang kata itu yang tua tu Nabi Syuaib. Yang kebanyakan ulama kata tu Nabi Syuaib. Jadi wanita pun tersebut bagi tahu kepada bapa dia cerita keadaan sebenar. Yang mana Nabi Musa alaihissalam telah menolong mereka ambil air untuk kambing dia ni. Tu yang kata kambing. Saya kata satgi ada kambing tu. Satgi ada. Maka didatangkan Musa alaihissalam hingga memeliharakan kambingnya 10 tahun. Jadi dia pun bagi tahu kepada anak dia tu, suruh panggil Nabi Musa alaihissalam, menghadap dia. Dia nak jumpa. Bila jumpa kok, maka Nabi Syuaib alaihissalam pun nak memperisterikan nak menjadikan Nabi Musa alaihissalam jadi menantu, nikah dengan anak perempuan dia. Dan bila menikah dengan anak perempuan dia, duduklah 10 tahun di situ. Duduklah 10 tahun di situ sebelum berpindah ke Mesir semula. Itulah cerita ringkas Nabi Musa alaihissalam dengan kambing tu. Dengan apa? Kambing yang disebutlah kitab ni. Habislah selesai cerita tu. Kemudian, dan telah menangislah Adam atas syurga, yakni sebab syurga 200 tahun. Nabi Adam alaihissalam antara Nabi yang paling panjang umur dia 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 900 lebih tahun. Kalau kita dapat umur 1000 tahun, 950 tahun, puas hidup. Tak tahu nak buat apa. Nak buat apa tahu 900 tahun. Panjang tu. 900 lebih tahun, kata Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, Nabi Nuh alaihi salam hanya mampu mengajak orang beriman 80 orang je. Daripada 900 tahun lebih. Kita kalau orang tak kisah kita tak mau dah, putus asa. Sebab tu Nabi Nuh alaihi salam dipanggil ulul azmi, rasul ulul azmi, rasul yang memiliki keazaman yang tinggi dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian tu bukan untuk merendahkan tapi untuk meningkatkan pahala Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ramai yang ingkar. Yang beriman 80 orang saja, sehingga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala buat kapal bahtera untuk diselamatkan untuk diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengan dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak menenggelamkan puak-puak mereka ni satu dunia banjir. Untuk membanjirkan dunia ni, nak tenggelam semua orang yang tak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Maka yang selamatnya hanya orang yang beriman sajalah. Hatta anak dan isteri dia pun derhaka dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita tak boleh buat dalil kata orang yang baik itu dapat isteri yang baik, belum tentu. Begitu juga orang isteri yang baik dapat suami yang baik, belum tentu. Contoh Sayyidatina Asiyah radhiyallahu taala anha, iaitu isteri Firaun. Jadi ada pengajaran belaka kisah-kisah terdahulu supaya kita dapat ambil pengajaran. Kalau andai kata dapat isteri teruk lagi dulu. Kalau dapat suami teruk lagi Firaun. Firaun sampai bunuh isteri sendiri. Dia buka kawah besar api bawah tu, sungguh terkejut dalam tu. Sebab dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi Nabi Adam alaihissalam nangis selama 200 tahun kerana turun daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam alaihissalam, isteri dia ialah Hawa, Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Beliau kalau sekali beranak 2 orang. Kembar semua, kembar. Dan cara bernikahnya ialah bernikah dengan kembar lain-lain. Tak boleh menikah dengan kembar yang sama. Contoh kembar pertama, kembar. Lepas tu keluar kembar yang kedua. Kembar yang pertama ni tak boleh kahwin sama dia, kena kahwin kembar lain. Begitu. Itu syariat Nabi Adam alaihi salam. Dan itulah pertama-tamanya ada manusia di atas muka bumi. Kalau baca kita tafsir tebal-tebal, seronok baca keturunan manusia ni. Dia start daripada Nabi Adam, dia akan cerita macam mana berlakunya keturunan manusia ni timbul. Sebab sebelum daripada tu jin saja. Sehingga kan ulama khilaf, ada tak Nabi di kalangan jin? Ada yang berpandangan kata ada Nabi di kalangan jin yang namanya Yusuf. Tapi itu tak wajib beriman lah. Itu sekadar cerita qaul saja. Tak wajib beriman pun. Sebab syarat Rasul sekarang ni yang kita wajib i'tikad mesti manusia lah. Mesti manusia, lelaki dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan syurga tinggal kekal. Yakni padahal syurga tu masih kekal. Dia turun dah ke atas dunia ni, tak dapat masuk syurga. Tapi bukannya Nabi Adam alaihissalam ni berdosa. Kata Imam As-Sawi radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang beriktikad Nabi Adam itu berdosa, walaupun dosa kecil, hukum dia kafir. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul maksum. Kemudian, maka kerana inilah telah hilang matanya. Ni sambung pada Syuaib ni. Sebab Nabi Syuaib antara Nabi yang sebab kalau dia buat cerita gini, dia macam seolah-olah gabung dengan cerita Nabi Adam. Okey, kita kata, maka kerana inilah, kerana menangis ni, tiada hilang matanya. Oh gitu, tiada hilang. Okey, faham. Ingat hilang tadi. Maka kerana inilah tiada hilang matanya, mata Nabi Adam alaihi salam. Okey, itu ganjaran Allah Ta'ala lah, kekalkan mata dia. Biasanya dalam akidah, dia akan bahas dia, Nabi Syuaib alaihi salam dengan Nabi Yaqub alaihi salam, dua-duanya ada yang mengatakan buta. Jadi kalau mengaji akidah, mustahil mengatakan dua rasul-rasul itu buta, mustahil. Jadi maksud buta di situ apa dia? Maksud buta situ ialah selaput mata yang tebal, sehingga kan tidak nampak. Situ boleh. Kalau buta tu sifat kekurangan tidak boleh ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma ada selaput mata, tak apalah. Selaput mata hanya penyakit yang biasa. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan menangis Yaqub atas Yusuf. Menangis Nabi Yaqub alaihissalam kerana Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Jadi Yusuf alaihissalam ada 12 adik-beradik termasuk dia. Tapi ibu lain-lain. Ibu yang sama namanya Rahil. Nama Nabi Yusuf, nama ibu Nabi Yusuf alaihissalam namanya Rahil, sama dengan adik dia Bunyamin. Sama dengan adik dia iaitu Bunyamin. Dia anak Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam sama ibu. Hal lain-lain tu lain-lain ibu. Lepas tu timbul dengki. Timbul dengki pak dia tu. Jadi Nabi Yusuf ni anak yang ke-11. Bunyamin anak yang ke-12. Paling ujung lah. Jadi adik-beradik dan yang lain, yang seibu yang lain, yang ibunya lain, rasa dengki dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga dekat cerita dalam Quran, dibuang dalam telaga ataupun perigi yang perigi buta orang panggil. Perigi tak ada orang. Dengan harapan bahawasanya kalau ada orang Arab-Arab yang musafir berhenti kat situ, ada orang nampak, akan angkut dia jadi hamba. Yang nak buang lah, buang adik sendiri. Jadi buang adik sendiri ni sejak dulu ada dah. Sejak dulu ada dah, zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam berada di Mesir. Berada di Mesir, tinggal daripada bapak dia. Bapak dia, Nabi Yaqub alaihi salam, tinggal di Kanaan nama dia. Kanaan ni kalau kat sekarang, dia berada di negeri Palestin, Israel, Lebanon. Tengah-tengah tu. Kanaan, situ.
Jadi balik ni tengok Syekh Google tu, tulis Kanaan ada. Kanaan ni bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni Yahudi lah, Israel lah. Israel tu pun bahasa Ibrani. Israel tu. Israel tu maksud dia hamba Allah. Israel. Negara Israel, negara hamba Allah. Tu asal. Jadi Israel tu hamba Allah. Bani Israel. Israel tu bahasa Ibrani. Isra namanya hamba, Il tu Allah, hamba Allah. Tu Israel. Yahudi pula agama Yahudi. Israel tu bangsa. Jadi Israel tu bahasa Ibrani yang bermaksud hamba Allah. Abdullah dalam bahasa Arab. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata selama 40 tahun. Menangis 40 tahun. Nangis saja. Dan ia Yusuf fana ni hilang. Dia hilang, tak tahu ke mana. Nabi Yusuf cari, hilang, tak tahu ke mana. Sedih pak dia. Jadi timbullah kedengkian di antara adik-beradik Nabi Yusuf yang ibu yang lain, sehingga dia buang Nabi Yusuf alaihissalam. Tengok pak dia tu macam duk lebihkan dia berbanding dengan adik-beradik yang lain, sehingga adik-beradik yang lain rasa cemburu. Datanglah Jibril kepada Yakub dan berkata, apa yang mengenakan di kau, hei Yakub? Apa mu ni? Sampai menangis gini ni? Menangis engkau? Kerana kekasih engkau Yusuf. Baca sekali. Berkata, apa yang mengenakan di kau, hei Yakub? Menangis engkau, yakni sehinggakan engkau ni menangis. Kerana kekasih engkau Yusuf. Kekasih ni cinta hatilah Yusuf, iaitu anak dia sendiri. Apalah mu ni menangis teruk segini hanya kerana Nabi Yusuf alaihissalam. 40 tahun nangis. 40 tahun nangis. Kalau zaman sekarang penyakit banyak dah. Murung lah, anxiety lah, macam-macam. Wal'iyadzubillah. Maka Allah Karim. Allah Karim ni Allah yang maha mulia. Kalau baca kitab Arab patutnya Allahul Karim. Cuma ni dia jawi kan, dia cakap jawi lah. Allah Karim. Allah yang maha mulia, salam akan dikau, yakni memberi salam akan dikau Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam ni biasa dah. Allah ta'ala ni kirim salam ni kira biasa. Allah ta'ala mengirimkan salam kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hebat tu Sayyidatina Khadijah, sampai dikirim salam, Jibril tolong beritahu. Dan berfirman bagimu, hei Yakub, ingat engkau apa yang membutakan dua mata engkau, iaitu yang membutakan dua mata engkau tu Yusuf. Tengok perkataan yang membutakan. Jadi bukan bermaksud yang membutakan di sini maksudnya Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam ni buta sungguh, tidak, sehingga hilang sifat penglihatan, bukan. Ini dengan maksud tidak boleh melihat dengan sebab selaput yang tebal. Itu adalah kitab-kitab akidah, boleh tengok. Dan tiada engkau ingat akan Tuhan yang memberi akan dikau mata. Ni peringat sajalah, bukan nak kata Nabi Yakub alaihissalam ni derhaka dengan Tuhan, tidak. Mu teringat sangatlah ke Yusuf ni. Mu tak teringat ke Allah Ta'ala yang memberi akan dikau mata. Mu teringat ke Yusuf yang menghilangkan buta, yang membutakan mata engkau. Bahasa dia tu. Dan iaitu engkau berkata 3 kali. Dan iaitu benda yang Allah Ta'ala suruh kata itulah. Engkau berkata 3 kali. Bukan. Dan iaitu engkau berkata, engkau ni Nabi Yakub berkata 3 kali. Yusuf. Dia berkata Yusuf. Jadi sangat cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kan dia sebut nama anak dia banyak kali. Yusuf sampai dia tu nangis 40 tahun. Jikalau engkau sebutkan daku sekali, daku Allah Ta'ala, dan engkau kata, ya Allah, niscaya aku lihatkan dikau Yusuf, dan aku hidupkan Yusuf, dan jikalau ia Yusuf mati sekalipun. Ni nak pengajaran ke atas kita lah. Apa-apa pun kesusahan, kesenangan, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingat apa yang kita sedih tu.
Ingat siapa yang memberikan kesedihan tersebut, dan ingat siapa yang memberikan nikmat sebelum daripada kita sedih tu, sebelum kita kena bala dan musibah tersebut. Itu dia nak mengajar keterkaitan hati kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ketika sakit saja, bukannya ketika sihat saja baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala, dan adalah Yusuf. Yusuf ketika ni ada di Mesir lah. Dia pisah dengan pak dia lama ni. Nak cerita pula Nabi Yusuf AS jumpa dengan seorang Arab Badui, yang mana Arab Badui ni duduk sama negeri dengan pak dia, iaitu Nabi Yaqub AS di Kan'an. Kata dia, adalah Yusuf keluar Yusuf ke Padang. Ke Padang ni tanah yang luas. Dia Mesir ni ada tanah yang luas, lapang lah, tanah lapang. Tanah lapang yang lagi tak jauh lama dia panggil Padang. Jangan faham Padang tu Padang kita tu. Padang tu lagi tak jauh lama ialah tanah lapang. Atau bahasa Arab dia panggil Sahra. Sahra tu tanah lapang luas, tak ada benda. Tanah saja. Dan menangis. Nabi Yusuf pun menangislah situ. Dan titik daripada dua mata Nabi Yusuf AS, maka tumbuh. Ni ada jatuh. Maka tumbuhan. Tambah tumbuh satu. Nabi Yusuf AS menangis. Hasil titik air mata dia tu, titik jatuh ke tanah, tumbuh jadi pokok. Maka satu hari menangis. Yang ni pada satu hari, nak cerita. Once upon a time. Begitu. Maka satu hari menangis, iaitu menangislah Nabi Yusuf AS. Maka titiklah daripada air mata Yusuf di atas bumi. Maka tumbuh daripada air mata tersebut 3 kayu. Kayu ni 3 pokok. Bahasa Jawi lama bila sebut kayu, pokok lah. Kalau pokok, kalau dipanggil buah kayu. Buah kayu mana? Buah pokok. Bukan kayu tu ada pokok. Bukan kayu tu ada buah. Bukan kayu sutir tu, bukan. Kayu ni maknanya adalah pokok. Maka ketika satu hari dia menangis, tumbuh pada dia hasil daripada air mata tu 3 pokok. Maka dinamakan pokok tadi tu, satunya Syajaratul Gharba, dan satunya dinamakan Syajaratul Abid, dan satunya Syajaratul Mahzunin. Jadi dalam bab pokok sekalipun, hatta kuda ke, kita boleh beri nama. Nabi SAW dia ada pedang, dia bagi nama. Nabi SAW ada kuda, dia bagi nama. Jadi kita kalau contoh ada 10 kereta, lama. Protawira, tak sedap tu. Bagi nama manja. Nama lah. Kucing. Kucing ada 400 ekor. 400 tu ada nama. Dia panggil keterikatan tuan dia dengan apa kucing tadi tu ada benda dia ada connection. Bila kita panggil dengan nama, panggil mamak ke apa ikutlah. Nabi SAW suka bagi nama kepada barang. Suka bagi nama kepada barang yang kalau benda tu banyak lah. Biasanya kalau benda tu banyak dia beri nama. Kita beri nama kalau apa yang benda yang banyak. Kalau periuk banyak, periuk tu ada nama. Periuk ni mamak nama dia. Periuk ni Fatimah contoh lah. Nama lain tu contoh itu. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, habis. Dan adalah ia Nabi Yusuf duduk di bawah tiap-tiap pohon kayu. Pohon kayu yang terbit tadi lah. 3 pokok tu, Syajaratul Gharba, Syajaratul Abid, Syajaratul Mahzunin. Dan menangis. Dia menangis kat situ sambil berteduh di bawah pokok tu. Dan adalah Yusuf duduk di dalam rumah Aziz. Apabila selesai daripada khidmat rumah, keluar ia Yusuf daripada negeri dan mencari khabar Yaqub. Jadi lepas dia kerja tu, lepas dia buat tugasan-tugasan harian dia, beliau pun keluar cari khabar tentang pak dia Nabi Yaqub AS. Jadi Nabi Yusuf AS pernah di penjara. Nabi Yusuf AS pernah jadi pemerintah. Pernah berlaku kat Mesir tu. Dia mencari-cari khabar Nabi Yaqub AS, iaitu pak dia sendiri. Maka berkata ia Yusuf, satu hari
Hei Tuhanku, bahwasanya engkau yang mengetahui sangat rinduku kepada bapakku. Sampaikan akan dia akan bapakku daripada aku salam. Dia berdoa gitu. Dia berdoa gitu supaya apa? Supaya terubak jiwa dia rindu kepada pak dia tu, Nabi Yaqub alaihi salam. Ni keterkaitan mahabbah bainal aba. Kecintaan di antara pak, di antara keluarga, pak dengan anak, pak dengan ibu. Maka tiba-tiba dengan satu A'rabi. A'rabi ni Arab Badui. Bila sebut A'rabi maknanya Arab Badui. Arab Badui ni kasar. Nabi SAW berapa kali dah jumpa Arab Badui ni, dia buat lebih kurang dengan Nabi. Antaranya nak teh Nabi, dia beli ridok Nabi SAW, tekuk sampai merah tekuk Nabi SAW. Dia tanya, buat apa ni? Buat gini. Sebab aku nak tahu mu ni Nabi betul tak? Nabi sebenar ke tak? Sebab apa gitu? Sebab aku dengar kata kalau Nabi akhir zaman ni, dia tidak akan marah, dia bersabar. Aku nak teh kesabaran. Maka dia tengok Nabi SAW tak marah, maka dia pun masuk Islam. Arab Badui nak teh ganah tu. Ada Arab Badui lagi yang main tanya Nabi SAW, Nabi, wahai Nabi, ayuhan Nabi, wahai Nabi, bila kiamat? Dia tanya bila kiamat. Sahabat pun tak berani tanya. Dia tanya direct gitu. Jadi sahabat pakat paling kat dia, gila dah dia ni. Tanya kiamat terus direct pada Nabi. Maka Nabi SAW pun kata lah, apa persediaan kamu tentang kiamat? Duk cakap pasal kiamat ni. Maka tubiklah hadis Arba'in An-Nawawiyah tu yang berkaitan dengan Nabi SAW menjawab berkaitan dengan kiamat tu. Sila dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 Imam Nawawi tu. Ada Arabi juga, ada Arab Badui lagi. Dia mari tanya kepada Nabi SAW, kalau aku ni buat benda wajib saja, tak mau buat benda sunat. Aku ni tinggal benda haram semua, dan aku ni tinggal benda haram semua, tak buat benda sunat, tapi buat benda wajib, tinggal hak haram. Adakah aku masuk syurga? Maka Nabi SAW kata, au kama qal, ya masuk syurga. Sebab apa? Mu tak buat benda haram, mu buat benda yang wajib. Tak buat benda sunat, mu tak apa. Sebab sunat tu benda yang melengkapkan hak wajib. Asalkan tak buat benda haram, boleh masuk syurga. Tapi kita ke? Gitu. Ada dosa kecil, ada dosa besar, haram ni pun. Jadi kalau kita ni mustahil, agak mustahil lah kita ni tak melakukan dosa walaupun dosa kecil. Sebab tu kita bantu dengan ibadat-ibadat sunat untuk memperkualitikan lagi ibadat wajib yang kita buat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia keluar, dia pun kata ke Arab Badui, dia jumpa seorang Arab Badui. Di atas untanya, di atas unta Arabi. Dia berada di atas unta. Maka berdiri ia Yusuf pergi kepada Arabi. Dia pun tengok Arabi itu, Arab Badui itu, dia pergi. Maka berkata ia Yusuf, daripada mana engkau? Mu daripada mana ni? Kata Arabi, daripada negeri Kanaan. Daripada negeri pak dia sendiri, Nabi Yaqub alaihissalam. Itu hasil daripada doa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa Nabi dan Rasul makbul selalu, makbul. Tanpa menafikan ada doa Nabi yang tidak makbul. Ada doa Nabi yang tidak makbul. Itu antara doa Nabi SAW. Yang doa Nabi, yang Nabi SAW berdoa dan Allah SWT kata, aku tak makbul satu. Iaitu Nabi SAW memperdoakan untuk mempersatukan umat Islam sampai kiamat. Hak tu aku tak makbul. Kenapa? Kerana ada berlaku perpecahan di kalangan umat Islam di akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.